akan mulakan perbincangan kumpulan ini dengan analisis keutuhan wacana, iaitu dari segi artikel pertama, iaitu keutuhan semantik. Berdasarkan teks tu, kamu boleh lihat apa yang telah saya highlightkan, iaitu keutuhan semantik dari segi hubungan sebab dan tujuan. Iaitu sebab di sini kemahiran komunikasi ini sangat baik dan dipupuk dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu mana tujuannya ulah kerana mereka semua ini bakal guru di hari akan datang. Iaitu keutuhan wacana yang kedua, iaitu keutuhan leksikal. Dari segi leksikal ialah di mana pengulangan daripada segi ayat telah berlaku, dari segi perkataan telah berlaku, iaitu di sini perkataan yang telah saya highlightkan ialah kemahiran komunikasi yang di pertama dan kemahiran komunikasi daripada akhir ayat tersebut. Dan keutuhan gramatikal ialah pelajar tahun akhir di Jabatan Teknik dan Kejuruteraan, dan pada ayat seterusnya mereka menggantikan perkataan pelajar tahun akhir itu dengan menggunakan para pelajar tersebut. Kaedah ini menggunakan kaedah penggantian, iaitu keutuhan yang terakhir bagi artikel pertama ialah keutuhan fonologi, iaitu penilaian dalam bidang pendidikan diukur dengan 3 domain utama, iaitu domain kognitif, domain efektif dan domain psikomotor. Di sini keutuhan fonologi dapat dilihat melalui penggunaan koma, iaitu apabila tiada yang koma ini, itu penulisan ini akan menjadi berbeza ataupun boleh mengelirukan pembaca. Okey, kita akan proceed kepada artikel kedua, iaitu keutuhan semantik. Iaitu keutuhan semantik di sini kita akan dapat lihat iaitu hubungan di antara sebab dan juga tujuan. Iaitu guru bahasa Melayu perlu meninggalkan pendekatan yang lama dengan melaksanakan pendekatan pedagogi terbeza. Bagi ini itu adalah sebab. Tujuan bagi ayat ini adalah bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai berbanding dengan pendekatan pengajaran bersifat satu saiz untuk semua untuk menghasilkan proses pengajaran yang berkesan. Itu adalah keutuhan semantik dari segi hubungan, sebab dan tujuan. Yang kedua, keutuhan leksikal, iaitu dari segi pengulangan. Apa yang mengulangi di sini adalah perkataan pengajaran, iaitu mendorong guru agar tidak melakukan pembezaan pengajaran yang melibatkan kaedah pengajaran satu saiz untuk semua untuk murid yang berbeza bagi menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Di sini artikel ini menggunakan perkataan pengajaran dalam konsep pengulangan dalam di bawah konsep keutuhan leksikal. Seterusnya adalah keutuhan gramatikal, iaitu penanda rujukan. Pemilihan lokasi juga dilihat tidak seimbang antara satu sama lain kerana pengkaji lebih memilih lokasi kajian di sekolah luar bandar dan sekolah bandar berbanding sekolah pedalaman. Itu di sini yang menjadi penanda rujukan ialah penggunaan pengkaji, iaitu pengkaji ini merujuk kepada orang yang membuat kajian kepada artikel ini. Keutuhan fonologi, iaitu keutuhan wacana yang terakhir bagi artikel kedua ialah artikel antara kaedah pengajaran, kemahiran menulis yang digunakan seperti teknik bina ayat mudah kepada sukar, bimbingan rakan sebaik antara murid, cemerlang dengan lemah, latih turbin dan menyalin semula contoh ayat. Ini adalah contoh keutuhan fonologi yang mana menggunakan penggunaan koma. Sebagaimana yang kita tahu, jikalau tiada penggunaan koma ataupun juga notah, maka ayat yang difahami oleh pembaca akan menyebabkan kesalahfahaman dan menyebabkan kekeliruan pada pembaca. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis penulisan rujukan. Mari kita lihat. Kita mulakan analisis pada artikel yang pertama, di mana kita lihat ada highlight yang kuning ungu yang berulang-ulang, yang mana kesalahannya sama saja. Di sini kita lihat bahawa tajuk artikel tersebut dicondongkan, manakala nama jurnal tidak dicondongkan. Tapi yang sebenarnya adalah tajuk artikel tersebut hanyalah ditulis seperti biasa, tetapi nama jurnal tersebut dicondongkan. Seterusnya kita lihat highlight yang berwarna hijau. Highlight berwarna hijau ni merupakan tajuk tesis yang sepatutnya tidak dicondongkan, hanya tulis seperti biasa. Seterusnya, mari kita lihat highlight yang berwarna biru di mana sumber rujukan terbitan kerajaan yang salah caranya. Cara yang betul adalah nama jabatan kerajaan haruslah berada di hadapan, diikuti dengan tahun terbitan dalam kurungan, nama dokumen dicondongkan serta diikuti dengan nama penerbit. Highlight yang berwarna kuning berikutnya merupakan sumber rujukan daripada internet yang tajuknya tidak dicondongkan dan link tersebut hanyalah secara umum, tidak khusus. Seterusnya, perkataan tahap tidak dicondongkan dan highlight yang berwarna kuning seterusnya, nama jurnal dan juga nama artikel tidak mengikut cara yang sebenar yang telah saya nyatakan tadi. Seterusnya, sumber rujukan yang berada di bahagian kanan slide ini ada nyatakan bahawa volume 8. Jadi sebenarnya perkataan volume 8 tu tidak digunakan lagi. Vol tersebut tidak digunakan, hanya memadai dengan 8 dan juga dicondongkan.
Kemudian highlight yang berwarna hijau tersebut merupakan tesis. Master tesis Universiti Tun Hussein Malaysia tersebut haruslah dikurutkan, dan highlight berwarna ungu pula kaedah dan saintifik penyelidikan buku 1 tersebut haruslah dicondongkan, kerana ia juga merupakan tajuk bagi sesebuah kaedah penyelidikan. Seterusnya, mari kita analisis artikel yang kedua. Di sini saya ada highlightkan nombor-nombor menggunakan highlight berwarna kuning, yang bermaksud nombor-nombor ini merupakan volume bagi sesebuah jurnal, yang mana apabila ditulis dalam sebuah rujukan, kita haruslah mencondongkannya. Okay, seterusnya kita lihat highlight yang berwarna merah jambu tersebut. Ada 3. Kita lihat yang pertama, Hatizi Ismajli dan Ilirjana Imami Morina. Mereka dua merupakan penerbit antarabangsa, yang mana apabila kita menulis nama penerbit antarabangsa di dalam sebuah rujukan, nama akhir ataupun nama keluarga seharuslah di hadapan. Sebagai contoh, Ismajli, H titik, dan Imami Morina, I titik. Merah jambu yang ketiga, di sini kita lihat ada penyalahgunaan ETAL tersebut. Sebenarnya ETAL ni perlulah ataupun hanyalah digunakan sebagai sitasi di dalam sebuah penulisan. Tetapi apabila di dalam sebuah rujukan, kita tidak boleh menggunakannya, kerana mengikut format penulisan rujukan yang APA yang ketujuh, kita seharusnya menulis sekurang-kurangnya 20 nama penulis. Jika melebihi daripada tersebut, kita boleh menggunakan 3 titik secara berterusan. Jadi tak boleh menggunakan ETAL. Seterusnya, highlight yang berwarna ungu tersebut, di sini saya perhatikan bahawa penulis tidak mengikut abjad apabila menggunakan ataupun apabila menulis sumber rujukan. Jadi rujukan ni seharuslah ditulis mengikut susunan abjad. Sebagai contoh, A sehinggalah Z. Dan kita lihat highlight yang berwarna hijau. Highlight yang berwarna hijau itu merupakan rujukan proceeding, di mana PP 1450 sehingga 1465 tersebut haruslah dikurungkan, dan tarikh serta nama institusi yang menerbit tidak perlu dicondongkan, hanya ditulis seperti biasa saja. Highlight yang berwarna biru pula, saya highlightkan tajuk buku dan juga perkataan edition, kerana tajuk buku seharuslah dicondongkan tulisannya, dan perkataan edition tidak perlu ditulis sepenuhnya, hanya perlu tulis tingkatan saja. Sebagai contoh, second ed dot dalam kurungan. Baik, kita teruskan dengan analisis kejelasan kandungan artikel. Sebelum kita masuk ke bahagian analisis, kita imbas kembali dahulu tentang konsep kejelasan. Menurut pandangan Aziz Saleh 2007, beliau berpendapat bahawa kejelasan merupakan isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan mudah difahami. Maka berdasarkan itu, setiap penulisan akademik perlulah mempunyai hujah yang menyokong supaya setiap fakta yang dikemukakan jelas dan difahami pembaca. Konsep kejelasan dalam penulisan ini terdiri dari beberapa aspek, iaitu bahasa komunikatif yang formal, penulisan ayat yang jelas, penulisan secara objektif, perkembangan idea secara logik dan langkah-langkah penulisan yang teratur. Jadi mari kita teruskan dengan analisis kandungan artikel. Pada artikel yang pertama ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa terdapat beberapa aspek kejelasan seperti penulisan secara objektif dan penulisan ayat yang jelas. Sebagai contoh penulisan secara objektif pada pandangan ini. Dalam penulisan ini, kita dapat lihat bahawa penulis menggunakan bahasa yang neutral dan tidak berunsurkan emosi atau bersifat ambiguiti. Beliau juga menekankan perkara-perkara yang penting dengan sokongan hujah yang mantap. Seterusnya ialah contoh penulisan ayat yang jelas. Isi kandungan pada perenggan ini terdiri daripada beberapa ayat topik juga digali sebagai idea utama dalam perbincangan ini. Ayat ini juga menjelaskan tentang perkara yang dibincangkan. Selain itu, perenggan ini juga terdiri daripada ayat isi yang berfungsi untuk menyokong ayat topik tadi. Hujah yang diberikan juga mengenai bukti-bukti pengolahan penulisan. Kita lanjutkan dengan analisis artikel yang kedua. Di dalam artikel ini, terdapat beberapa aspek kejelasan yang dapat dikesan, iaitu penulisan ayat yang jelas dan perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Ini merupakan contoh penulisan ayat yang jelas di mana kita dapat lihat penggunaan ayat topik, iaitu idea utama, serta disampingkan dengan ayat isi, juga digali sebagai hujah yang memperkukuhkan ayat topik. Seterusnya ialah
contoh perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif di dalam artikel ini. Setelah dilihat secara menyeluruh, dalam artikel ini terdapat beberapa ciri-ciri koheren yang dikesan, iaitu kesepaduan antara bahagian-bahagian sehingga memiliki satu maksud yang utuh. Dalam penulisan ini juga, kita dapat lihat konsep kohesif melalui penggunaan berbagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul serta penggunaan kata hubung yang tepat. Setelah dilihat secara menyeluruh juga, penulisan ini juga dibina dengan perenggan yang baik, sekaligus peralihan kepada ayat seterusnya menjadi lebih tepat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.